Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey pelajar kelas 1 sukses. Ini adalah pengajaran dan pembelajaran pada 9 November 2021. Topik ini adalah topik yang sama diajar untuk kumpulan 1 yang berada di sekolah. Okey, jadi kita akan sambung bab 11. Okey, yang mana ini adalah sambungan daripada minggu lepas. Okey, pelajar yang telah masuk dalam Google Meet cikgu telah belajar bab ini. Okey, telah belajar bab ini. So, cikgu back balik semula. Okey, yang mana pengenalan set itu kita diperkenalkan dengan 3 cara penulisan, iaitu perihalan, penyenaraian dan tanda-tanda pembina set. Okey, pada pelajar yang dapat mengikuti kelas cikgu, okey, dia tahulah benda-benda ni 3 cara penulisan ini. Okey, jadi cikgu akan teruskan dalam kelas hari ini dengan meneruskan subtopik pada hari ini, iaitu ni bentuk unsur dan bukan unsur. E, dia macam bentuk E itu sebenarnya elemen. Elemen dalam bahasa Melayu bermaksud unsur. Ni E. Jangan buat E macam ni ya. E ni macam ni tidak dibenarkan. Okey, lain. Okey, bukan set. Okey, ni unsur. Okey, apa itu unsur? Ni jangan cikgu tulis. Okey, unsur itu adalah ahli lah, ahli kumpulan. Ahli kumpulan, ahli set, itu namanya. Okey, dan lawan kepada unsur adalah bukan unsur. Okey, bukan unsur. Lambat sikit cikgu punya tu. Bukan unsur. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan menjawab soalan ketiga dalam modul kamu. Okey, tengok soalan dia. Set R merupakan huruf vokal dalam perkataan durian. Jadi cikgu very sure yang pelajar tahu itu dan kenal apa itu huruf vokal. Okey, huruf vokal dalam ni kalau kita tengok adalah U, I dan A. Ni kita punya situasinya, iaitu dia nak huruf vokal sahaja. Jadi kita tengok pada soalan ni, dia kata adakah D ini termasuk dalam set R. Set R tadi apa? Set huruf vokal. Jadi dasarlah D ini bukan huruf vokal, jadi kita akan buat bukan unsur. Okey, huruf I. Adakah huruf I termasuk dalam huruf vokal durian ini? Okey, jawapan dia ya. Okey, kita buat unsur macam ni. Okey, adakah O termasuk dalam huruf vokal ini? Okey, jawapannya bukan. Okey, kamu hanya buat macam tu sahaja. Okey, set Q, seterusnya set Q merupakan X, yang mana X ini adalah gandaan 5 dan syarat seterusnya ialah perlu berada di antara 10 hingga 70. Okey, jadi pelajar bila dapat situasi dalam bentuk tanda-tanda pembina set macam ni, pelajar perlu tukarkan dalam bentuk senarai. Okey, pelajar bertukarkan dalam bentuk senarai. Senarai ni bermaksud awak tukarkan dia jadi seperti ini. Okey, awak salin balik semula. Okey. Lepas tu, kita tahu gandaan 5 tu adalah sifar 5, cuma dia tak nak bermula dengan 5, dia dah bagi juliet dia. Juliet dia antara 10. So, kita start dengan 10. Okey, ini adalah tanda ketaksamaan ya. Ketaksamaan kecil dan sama dengan, bermaksud kamu kena faham bentuk ni, tanda-tanda ni kamu dah belajar dalam bab 7 ketaksamaan linear. Okey, bermaksud nilainya termasuk. Okey, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 dan 70 termasuk Okey, so kita dah senaraikan macam ni. Setiap kali jumpa ayat macam ni, tukarkan dalam bentuk senarai. Jadi kita akan nampak apa sebenarnya ahli-ahli yang terdapat dalam set tersebut. Okey, jadi kat sini, okey, adakah 5 termasuk dalam Q? Okey, 5 tak ada, jadi kita buat bukan unsur. 25, yes. Okey, masukkan dia. Okey, 100, tidak. Okey, itu cara dia.
Okay, jadi janji kamu kena senaraikan. Okay, set S merupakan negeri di semenanjung Malaysia. Okay, so kalau negeri di semenanjung Malaysia ni kamu, kalau kamu nak senaraikan boleh. Kamu senaraikanlah dia punya set dia. Okay, seperti ni. Okay, S. Okay, kamu masuk semenanjung Malaysia apa? Ada Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Perak, lagi apa? Negeri Sembilan, Melaka, okay, Perlis, lagi apa? Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu. Okey, ada lagi tak yang kita tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, dan ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, so ada kat sini lah. Okay, jadi kita tutup dia dengan curly bracket. Okay, jadi adakah Perlis termasuk dalam semenanjung Malaysia? Okay, jawapannya ya. Bila ya, buatlah macam ni. Sabah, tiada. Okey, Kajang, tiada. Okey, jangan kamu kata Kajang itu kat dalam Selangor, Selangor tu negeri, taklah. Kajang itu adalah satu tempat dalam negeri. Sebab soalan dia nak negeri sahaja. So, jadinya macam ni. Okey. Soalan 4, tentukan bilangan unsur. Okey, lepas kamu tahu macam mana dapatkan unsur, kamu boleh mencari bilangan unsur. Bilangan unsur dilabelkan dengan N. N of what? Tak kisahlah set apa, A ke B ke C ke dia. Number of set. Okey, jadi kalau dia kata kat sini, ayat dia huruf dalam perkataan berbakat. Okey, ni dalam perkataan ni. Jadi kamu tukarkan dia jadi bentuk senarai. Okay, kamu tukarkan jadi macam ni. B, E, R, B tak payah tulis lagi. A, K, E. Tutup kurungan. Kalau kamu nampak pengulangan huruf yang sama, tak perlu tulis. Jadi kamu boleh terus tulis dia punya number of A. Bilangan unsur bagi A itu ada 6. Kira saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira macam tu. Okey. Set B, cikgu akan tinggalkan sebagai homework. Okay. Okay, kita pergi ke set C. Set C adalah nombor perdana antara 1 dengan 10. Okey, nombor perdana telah cikgu bagi tahu dalam bab 2. Okey, kalau kamu tengok kat situ ada nota dalam modul kamu bab 2. Okey, nombor-nombor perdana kamu boleh cari ataupun kalau kamu rajin lagi, kamu boleh Google. Okay, kamu Google, kamu cari nombor perdana. Okay. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okay. Kita ambil di situ. Okay. Kita ambil ni je. Ni nombor perdana kita. Okay, nombor perdana. Di antara 1 dengan 10. Okay, di antara 1 dengan 10 kalau kamu tengok kat sini, ini saja. Ini sahaja. Jadi janganlah biarkan macam ni. Tukarkan dia dalam bentuk senarai. Okay, tukarkan dalam bentuk senarai. 2, 3, 5, 7. Tutup kurungan. Okay, lepas tu kamu nyatakan number of C. Okay, number. Okay, macam ni. So ada berapa? Ada 4. Okay, tu cara dia. Okay, seterusnya kita pergi ke set D. Set D, ayat dalam bentuk tanda-tanda pembinaan set ni tukarkan dalam bentuk senarai. Okay, X ini mesti kurang daripada 20, itu syarat pertama. Dan X itu adalah nombor ganjil. Jadi kamu kena penuhi syarat itu. Okay, syarat itu nak kurang daripada 20. Okay, nombor yang kurang daripada 20 dan dia mesti ganjil. Okay, kalau kamu tengok nombor kurang daripada 20, kamu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Tetapi ia tidak memenuhi syarat yang kedua iaitu nombor ganjil. Tidak boleh. Jadi nombor 2, nombor 4 tu tak boleh masukkan. Kamu kena ambil nombor ganjil. Cikgu tahu kamu mesti dah tahu kan membezakan nombor ganjil dan nombor genap. Okey, seperti ini. Okey. Kamu senaraikan macam tu. Syarat dia mesti senarai. Kalau kamu tak senarai, tolong. Tolong ya. Kamu kena senaraikan supaya ia membantu kamu untuk mendapatkan jawapan. Tapi kalau kamu tak nak senaraikan, kamu fikirlah banyak kali macam mana nak bantu diri sendiri untuk dapatkan jawapan. Jadi kamu kena follow macam mana cikgu ajar. Okay, jadi kamu kira berapa ada nombor-nombor ganjil ini. Okay, kamu tuliskan di sini. Okay, kamu tuliskan berapa jawapannya. Okay, seterusnya. Kita pergi ke soalan 5, tentukan sama ada setiap pasangan set yang berikut adalah set sama ataupun bukan. Okey, jadi dia akan bagi 2 set lah. Huruf dalam perkataan marah, huruf dalam perkataan ramah. Okey, adakah sama huruf-hurufnya? Okey, kalau sama kamu boleh tulis macam ni. Set X sama set Y. Sama dengan set Y, macam tu. Ini sebab kita boleh direct nampak. Jadi kita boleh terus tulis jawapan. Okey, sama juga untuk B. Okey, cikgu tinggalkan sebagai homework. Kita pergi ke soalan C. Okey, tengok soalan C, situasi pertama dibuat dalam bentuk ayat. Jadi bila bentuk ayat kita tak dapat nak fikirkan apa dia punya unsur-unsur dia. Jadi awak perlu tukarkan. Okey, tukarkan A ini. Buat kat bawah dia, buat yang baru. Okey, tuliskan dalam bentuk senarai. Integer positif yang kurang daripada 10. So 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jangan masukkan 10 sebab dia dah cakap kat sini syarat dia kurang daripada 10. Okey, jadi kat sini kita dah ada B, kita dah ada A. Baru kamu bandingkan. Sama tak A dengan B tu? Sama tak unsur dia? Okay, unsur-unsur dia sama ataupun tidak. Kalau kita dah nampak kat sini tak sama, kita boleh tulis macam ni. Set A tak sama, palangkan dia dengan set B. Ini menunjukkan tak sama. Yang ini menunjukkan sama. Ini sama. Yang ini tak sama. Okey. Okey, seterusnya D. Kalau tengok D ni, set M ni dah bagi dalam bentuk senarai. Cuma set N ini masih dalam keadaan ayat. Jadi kamu perlu tukarkan set N ini dalam keadaan senarai. Buat baru gandaan 4 yang kurang daripada 21. Jadi kamu dah tahu kan gandaan 4 tu adalah sifir 4. Jadi kamu senaraikan. Sifir 4 itu janji memenuhi syarat dia. Penuhi syarat dia ni. Berapa syarat dia? Apa syarat dia? Jadi tak bolehlah lebih daripada 21. Sebab dia dah bagi syarat dia sampai tahap situ sahaja. Okey, jadi yang ni cikgu tinggalkan untuk homework. Okey, seterusnya kita nak pergi ke subtopik seterusnya, gambar rajah Venn, set semesta pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey, yang ini cikgu akan tangguh dahulu yang ni. Cikgu hanya pertimbangkan dulu gambar rajah Venn untuk hari ni dan set semesta sahaja. Cikgu terangkan 2 sahaja. Nanti next kelas baru cikgu terangkan pelengkap. Okey. So, apa itu yang dikatakan gambar rajah Venn? Okey, kamu tulis sikit dia punya nota kat sini. Okey. Kebiasaannya diletakkan dalam bentuk bulatan. Okey, perlu ada simbol set semesta di kiri atas. Di kiri atas. Nanti cikgu tunjukkan macam mana bentuknya. Okey. Kadang-kala semua
set yang ada boleh digabungkan. Okey, boleh digabungkan. Okey, macam ni. Okay, so apa yang dicakapkan pasal ni Apa yang cikgu cakapkan pasal 3 nota ni? Okay, so dia bentuk bulatan Okay, dia bentuk bulatan. Sekejap, lambat sikit cikgu punya ni. Ni, ini set ni. Contoh kita ada set A tadi. Set A ni kat sini. So kat dalam ni unsur dia. Contoh 1, 2, 3, okay, 10. Ni contoh unsur. Dia dah kita kumpulkan dalam ni. Okay, dan dia letakkan dalam satu segi 4 tepat. Okey, yang mana ke atasnya ada simbol set semesta. Okey, kamu tengok macam mana cikgu salin, cikgu buat set semesta. Dia makin kecil. Tak perlu panjang-panjang. Macam tu set semesta. Mesti wajib di atas. Okey, menunjukkan set semesta lagi besar daripada set yang ada kecil-kecil ni. Set semesta nama pun macam semesta, alam semesta, so dia lagi besar. Okey, ya, ni dah cikgu terangkan. Okey, kadang-kadang semua set yang ada boleh digabungkan. Okey, apa yang dikatakan digabungkan tu kan? Contoh, cikgu ada set B. Set B ni kebetulan dia pun ada unsur 2 dan 10. So kita boleh gabungkan seperti inilah. So unsur untuk warna purple ni, unsur set B ni, dia mungkin ada nombor 4. Ada mungkin nombor 11. Ada nombor 15 contoh. Dia juga ada nombor 2 dan nombor 10. Jadi tak boleh dah tulis 2 kali. Jadi kita gabungkan sahaja menunjukkan dia berkongsi. Ini kita panggil gambar rajah Venn. Okay, gambar rajah Venn. Kebiasaannya memang bentuk bulatan. Okey, so soalan nombor 6, kita nak kenal pasti sama ada setiap set yang berikut yang soalan diberi ni merupakan set semesta. Set yang paling besar bagi ni 2, 3, 5, 7 ni ataupun bukan. So ini adalah set semesta. So kita tengok macam mana tahu dia set semesta ke tidak, kita kena tahu nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7 ni ada tak dalam ni. Kita tengok ya, 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 pun ada. Okey, jadi bermaksud yang diberi ini merupakan set semesta. Okey, kamu boleh tulis di situ. Okey, ya, ini adalah set semesta. Macam tu. Sebab apa set semesta? Sebab unsur-unsur yang ni, unsur-unsur ni ada dalam unsur yang besar ni. Okey ya. Okey, sekarang kita tengok pula B. Okey, kita tengok B. Okey, B adalah set semesta yang mana dia adalah gandaan 2. Okey, dan dia punya gandaan 2 ni mesti dalam julat ni. Antara 1 hingga 10. Jadi kalau cikgu dah cakap tadi kan, jika keluar dalam bentuk ayat macam ni, kita tukarkan dia dalam bentuk senarai. Okey, penuhi dia punya permintaan dia, iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Okay, kita berhenti sampai 10 sebab apa? Sebab syarat dia adalah yang diberi ni 1 hingga 10 sahaja. So ni adalah gandaan 2 iaitu sifir 2. Okey, kita tengok adakah nombor 2, 3, 5, 7 ada dalam ni. Okey, yang ada hanyalah 2 sahaja. So tak bolehlah penuhi, dia kena keempat-empat unsur ni ada. Jadi apa perlu kita buat ayat dia? Ini bukan set semesta. Itu saja kamu buat. Ini bukan set semesta. Okey. Cikgu akan tinggalkan ini sebagai homework. Kamu comparekan dengan unsur yang diberi. Okey, tengok di nombor ganjil yang kurang daripada 15. Okey, ayat ni. Jadi kita tukar dia dalam bentuk itulah. Dalam bentuk senarai. Okey, apakah nombor ganjil yang kurang daripada 15? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Okey, tutup kurungan. Okey, lepas tu tengok ada tak nombor 2, 5, 3 dan 7 tu. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia hanya ada nombor 3, 5 dan 7. Sedangkan soalan dia perlu
Ada 2, 3, 5 dan 7. So kalau ada satu unsur tak ada bermaksud ini bukan set semesta. Ini bukan set semesta. Sebab apa? Ada satu nombor yang tak termasuk. Okey, faktor bagi 35. Okey, ni cikgu nak kamu buka bab 2. Okey, macam mana nak mendapatkan faktor dan tukarkan jawapan-jawapan faktor ni dalam bentuk senarai. Apa yang kamu dapat? Apa kamu punya jawapan di sini? Okey. Buat dia punya cara untuk dapatkan jawapan. Jadi kamu tulis di sini, lepas tu tentukan. Okey, sama ada dia set semester ataupun bukan. So cikgu tinggalkan ini sebagai homework. Ingat ya, ini rujuk bab 2. Rujuk bab 2. Okey, F. X ialah nombor perdana. Nombor perdana tadi, mana nombor perdana? Sekejap. Mana nombor perdana? Okey, kita ambil sini. Ini nombor perdana. Kamu boleh tengok nombor perdana yang ada di sini. Okey, yang kurang daripada 10. So kat sini warna hijau ni 2, 3, 5, 7. Okey. Okey, 9 bukan nombor perdana ni. Okey, 9 bukan nombor perdana. Jadi kita senaraikanlah kat sini. Sekejap ya, kita senaraikan. Okey. 2, 3, 5, 7. Tutup kurungan. Ni adalah nombor perdana. Dan kurang daripada 10. Okey, sama tak dengan nilai yang diberi? Dia kata dia perlu ada 2, 3, 5 dan 7. So kalau sama kat sini, apakah jawapan yang perlu kita tulis? Okey, jawapan dia ialah apa? Ya ataupun bukan. Kita tinggalkan ni sebagai homework kamu. Okey, itu sahaja untuk topik pada hari ini. Jadi kamu boleh buat dan penuhkan kamu punya modul yang tak salin lagi, yang tak print boleh salin dan boleh ulang video ini untuk tambahkan kefahaman kamu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.